Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Baik, marilah sama-sama kita buka pelajaran kita pada hari ini dengan Ummul Furqan Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Baik, jadi hari ini kita akan sambung pelajaran kita pada hari ini pada subjek pendidikan Islam. Jadi insyaAllah minggu lepas kita dah belajar minggu pertama PDPR. Jadi hari ini, minggu ni adalah minggu kedua. Kita akan sambung PDPR pada subjek pendidikan Islam, insyaAllah. Mari sama-sama kita tengok buku Pendidikan Islam tahun 2, Bab Akidah. Bab Akidah, muka surat 61, Bab Akidah, unit 2, tajuk Tuhanku Al-Ahadu dan As-Samadu. Okey, kita lihat dan fikirkan. Al-Ahadu, As-Samadu. Ada gambar apa? Ada gambar pokok bunga, musim luruh, musim sejuk. Mungkin ni musim panas sebab tak ada ais, tak ada bunga mungkin. Jadi apa kaitan gambar-gambar ni dengan Al-Ahadu dan As-Samadu? Okey, kita buka muka surat 62. Okey, muka surat 62. Al-Ahadu. Al-Ahadu bererti Allah Maha Esa. Maksud Allah Maha Esa ni Allah tunggal, satu sahaja. Tunggal dan dia dan tiada yang berhak disembah melainkannya. Nampak? Esa ni tunggal, satu saja. Allah yang Esa, yang tunggal. Tiada yang berhak disembah melainkannya. Maka wajib kita sembah Allah Subhanahu Wa Taala. Okey, dalil naqli. Dalil naqli ni membawa maksud kepada dalil seperti ayat Al-Quran, ayat-ayat ataupun firman Allah Subhanahu Wa Taala. Okey. Surah Al-Ikhlas. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Maksudnya, katakanlah wahai Muhammad, dialah Allah yang Maha Esa. Suratul Ikhlas. Kita bikin dalil naqli, dalil akli. Dalil akli ni lebih kepada akal, pemikiran. Kita melihat aturan alam yang diuruskan dengan sistematik. Hal ini membuktikan hanya Allah Tuhan yang mentadbir alam ini. Jika Tuhan lebih daripada satu, akan berlaku huru-hara di alam ini. Nampak? Kita pun boleh fikir, kita tengok siapa yang jadikan alam ni. Putaran matahari, bulan, bumi, manusia. Mana mungkin yang jadikan ciptaan atas muka bumi ni Tuhan lebih daripada satu? Kalau Tuhan lebih daripada satu, nanti Tuhan A akan cakap, saya nak ni. Kemudian Tuhan B nak buat macam gini. Contohnya, Tuhan A nak cakap matahari aku nak keliling ikut kiri. Tuhan B cakap, tak nak, aku nak matahari keliling ikut kanan. Sudah pasti dunia ni akan hancur dan kucak-kacir. Jadi mana mungkin ciptaan atas muka bumi ini Tuhan yang banyak. Sudah tentu Tuhan itu Esa yang satu, itu Allah Subhanahu Wa Taala. Okey, kita tengok pula As-Samad. As-Samadu. As-Samadu bererti Allah Maha Pelindung dan tempat tumpuan segala hajat.
Kita mohon perlindungan kepada siapa? Kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita mohon hajat kita ditunaikan kepada siapa? Kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita tengok dalil naqli. Allahus Samad. Maksudnya Allah ialah tempat bergantung. Surah Al-Ikhlas. Bermakna tidak ada tempat pergantungan yang lebih baik melainkan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Yang kedua, dalil aqli. Allah menciptakan seluruh alam. Allah memberikan perlindungan kepada semua makhluknya. Maka sudah pasti seluruh alam memerlukan Allah sebagai tempat bergantung. Nampak? Allah yang menciptakan segala-galanya, sudah tentu segala-galanya memerlukan Allah Subhanahu Wa Taala. Kerana apa? Kerana semua bantuan yang kita minta hanyalah kepada Allah. Adakah salah kita minta tolong kepada manusia? Itu tidak salah. Itu hanya asbab. Hakikatnya adalah Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi sebab tu dalam doa kita perlu meminta pertolongan hanya kepada Allah. Kemudiannya jadi doa tu makbul, maka Allah akan hantar bantuan. Seperti orang tolong kita, Allah pemudahkan kefahaman, dia pemudahkan segala urusan dan lain-lain. Okey, muka surat 64, muka surat seterusnya. Tindakan yang membuktikan keimanan terhadap Al-Ahadu dan As-Samadu. Beriman kepada Allah semata-mata. Yang pertama, tidak mensyirikkan Allah dengan sesuatu. Dengan arti kata lain, tidak mengharap, tidak menyembah perkara ataupun benda lain, hanya kepada Allah sahaja. Yang kedua, sentiasa beribadah. Bila kita beribadah, ibadah yang wajib, maka kita yakini Allah itu Maha Pencipta dan Allah itu tempat bergantung. Okey, memohon pertolongan kepada Allah. Pertama, rajin berdoa. Kan macam saya cakap tadi, kalau kita nak mohon pertolongan, kita mesti berdoa. Ya Allah, aku mohon pertolongan daripada-Mu ya Allah. Macam itu contoh. Walaupun hakikatnya minta tolong kepada Allah, maka Allah akan hadirkan manusia-manusia untuk menolong sebagai asbab, atau Allah mudahkan segala urusan. Yang kedua, melakukan solat hajat. Melakukan solat hajat 2 rakaat juga merupakan satu permohonan kepada Allah Ta'ala. Bila kita ada hajat, kita buatlah doa solat sunat 2 rakaat solat hajat. Yang terakhir, menjadi Muslim yang taat. Macam mana? Pertama, berusaha dengan bersungguh-sungguh. Kita berusaha bersungguh-sungguh pada setiap benda. Kalau kita nak belajar, kita berusaha bersungguh-sungguh. Kalau kita bekerja bersungguh-sungguh. Yang kedua, meyakini pertolongan Allah. Bila kita dah berusaha bersungguh-sungguh, kita dah berdoa, maka kita yakin. Kita kena yakin pertolongan Allah itu akan sampai. Bila? Wallahu alam. Bila tepat akan tiba masanya. Yang terakhir adalah sentiasa muhasabah diri. Muhasabah diri ini dengan arti kata lain, koreksi diri. Kita sebelum tidur ni, terutamanya muhasabah diri. Hari ni apa yang dah buat salah? Hari ni ada salah apa yang aku buat? Jadi hari ni kena tengok. Itu namanya muhasabah, supaya esok tak ulang lagi. Kalau hari ini tak tolong mak, esok kena tolong mak. Kalau hari ini tak kemas rumah, esok kena kemas rumah. Sebagai contoh. Okey, sekadar tu saja untuk tajuk Al-Ahadun dan As-Samadu. Jadi insya-Allah kamu bolehlah tengok-tengok, faham-fahamkan. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi wasallam walhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah, kita dah selesai pelajaran kita pada hari ini pada subjek pendidikan Islam. Jadi usaha harap kamu semua faham. Kalau tak faham, bolehlah tengok rakaman ni secara berulang-ulang, sambil dipantau oleh beberapa penjaga ataupun abang dan kakak. Jadi mudah-mudahan kefahaman dimiliki oleh kamu semua dan dipermudahkan segala urusan insya-Allah. Jadi bagi seterusnya, kita tangguh pelajaran kita pada hari ini dengan tasbih kafarah dan surah At-Nas. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.
Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa allazina amanu wa amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Sadaqallahul azim. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.